Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Baik, ini merupakan topik yang keempat. Maksud saya yang kita tengah tengok sekarang lah. Video ni adalah untuk topik yang kelima, ya. Topik yang keempat menerangkan tentang currency as a base ataupun quote. Macam contoh USD, ada berapa banyak pairing dia sebagai base, ada berapa banyak pairing dia sebagai quote. Penting untuk tuan-tuan dan puan-puan mengetahui kedudukan USD dalam pairing currency tersebut, sama ada base ataupun quote. Sebab bila mana kita nak buy USD yang mana dia berada dalam kedudukan base untuk pairing tersebut, okey, base untuk USD pairingnya adalah, saya sebutkan sekarang sebagai contoh, USD JPY, USD CHF dan USD CAD. So tiga pair ni tadi, UJ, USHF, UCAD, dia sebagai base. Bila mana kita nak beli USD, bila mana kita nak beli kontrak untuk United States Dollar, okey, bila kita nak beli kontrak untuk USD, so kita akan masuk buy sebab dia base. Okey, bila kita nak masuk buy untuk USD yang mana USD sebagai quote dalam pair tersebut, sebagai contoh EU, Euro USD, GBP USD, AUD USD dan NZD USD. Empat pair ni tadi dia sebagai quote. Empat pair ni tadi dia sebagai quote. Boleh nampak dekat bahagian sini. Ni empat pair ni. Sekejap. Okey, empat pair ni. Yang ni tiga, yang ni satu, dia sebagai quote. So bila mana kita nak beli kontrak untuk United States Dollar dan United States Dollar ni berada di dalam keadaan quote, makanya kita akan entry sell. Sebab apa? Sebab sell transaction sebenarnya kita membeli kita membeli kontrak untuk mata wang quote. Okey. Okey, baik. So itu dia. Saya just nak maklumkan yang mana kita ada topik yang keempat. Sebelum korang meneruskan topik yang kelima, nanti saya akan update dekat sini. Pastikan korang dah belajar, dah study dan dah faham sebaiknya topik yang keempat, currency as a base and as a quote. Actually pin ni pin yang sama, cuma saya simplifykan dia itu sahaja. Okey. Baik. So kita akan teruskan pembelajaran kita pada video yang kali ini. Sebelum tu saya buat sedikit footnote kat bawah ni. Okey. 22 font dia saya guna size. Buy transaction. Okey, buy transaction. Buy transaction merupakan sebuah transaksi di mana, panjang sangat ayat tu, tak nak. Beli kontrak base. Gitu je, senang. Sell transaction. Okey, beli kontrak quote. Gitu je, senang. Pendek kan dia kan, nak panjang-panjang. Okey, base saya guna warna biru. Beli, buy. Okey, perkataan beli ni saya tukarkan dia jadi besar semua. Quote, okey, warna merah. Sell, warna merah. Okey, so beli ni sekali lagi saya tukarkan dia besar dan underline, siap. Okey, siap. Baik, so footnote ni penting, supaya saya tak nak korang macam alamak, buy tu apa, sell tu apa, terlupa pula kan. Tak. So saya dah bersiap-siap dah kat bawah ni. Okey, kita pakai pixel yang paling besar supaya korang tahu bahawa footnote kat bawah tu penting. Okey, so ini merupakan gambaran kepada 27 pasangan currency yang melibatkan major currencies, yang mana kita belajar tadi pada topik yang keempat, USD, Euro, GBP, AUD, JPY, CHF, NZD dan CAD. Okey, baik. So ini dalam bentuk pairing. Okey, ini dalam bentuk pairing. Bermula daripada sebelah sini kita ada 7 currency, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang ni pula strength meter. Strength meter ni dia merujuk kepada data trade system lah. Nanti bila mana kita trade, kita refer based on strength meter tu tadi kan. Okey, saya nak fokuskan hanya kepada 10 dan 0 sahaja. Okey,
supaya dia lebih mudah lah, macam yang saya terangkan dalam video-video yang sebelum ni. Okay. Tapi ada je trader yang 8 pun dia ambil, 8.5 pun dia ambil kan, masing-masing selera masing-masing. So okey je, tak ada masalah. Baik. So saya buat contoh lah. Yang ni saya buat contoh, lebih kurang macam konon-kononnya strength meter ni bergerak lah. Contoh. Okay. Yang ni saya letak kosong, yang ni saya letak kosong, 10, kosong, 0, 10, kosong. Okay, done. Okay. So 10 kita nak sell. Okay, 10 kita nak sell. Okay. Kosong ni kita nak buy. Okay, kosong kita nak buy. Simple je benda ni, tak susah pun. Okay. Tapi macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan kena ingat pesanan saya sebelum-sebelum ni. Kalau nak trade, tolong pastikan, tolong pastikan volume sudah matang. Itu yang paling penting. Volume sudah matang. Baik. Ini untuk setup 10.0 lah especially. Betapa pentingnya volume sudah matang ni tadi. Saya buat dia macam ni. Paling-paling tidak pun half of the average volume lah. Paling tidak pun, paling lekeh sekalipun lah. Baik. Jadi sekarang ni USD 10 kita nak sell. Ada sell tak kat sini? Nampak tak sell? Ada tak nampak sell? Beli. Jual tak ada kan? So sebenarnya 10 ni, it is just that menandakan bahawa dia tidak sesuai untuk dibeli. Itu sahaja. Jadi kita fokuskan kepada yang kosong ni, Euro, GBP, JPY, CHF dan CAD. So kita start dengan Euro dulu. Okay. Kita start dengan Euro. Okay. So saya akan ambil Euro USD. Saya akan ambil yang tu dulu. Euro ni kita nak beli. Euro ni warna merah. USD ni kita nak jual. So bila mana saya nak beli base, okay, saya nak beli base. Tengok balik dekat sini bawah ni. Okay, yang bawah ni. Yang dekat bahagian bawah ni. Okay. Kalau saya nak beli base, saya nak beli contract base, so saya kena masuk buy transaction. Jadi bila mana saya nak beli euro, untuk case ini saya akan masuk buy. Simple je benda tu. Baik, seterusnya saya buat 2-3 contoh lah. So euro ni mostly semuanya sebagai base. AUD kita ambil. Baik, so AUD kita pairingkan dia dengan AUD 10. So AUD ni saya nak sell. Okay, kita pairingkan dia dengan euro. Euro ni kosong, so euro saya nak buy. Okay, so masih lagi sama. Kalau saya nak buy, beli kontrak untuk base. Sebab euro ni dia berada dalam kedudukan base kan, nampak kat sini kan. Jadi saya kena masuk buy transaction. Okay, so benda ni simple. Saya masih lagi stick dengan AUD. Cuma kali ni saya ambil AUD CHF lah. Saya ambil AUD CHF. Okay, AUD sama dengan 10, CHF sama dengan kosong. Baik. So AUD 10, CHF kosong. Dalam forex currency dia menawarkan AUD CHF. Baik. So sekarang AUD 10 ni saya nak sell. Okay. Yang saya perlukan sekarang ni, yang saya berikan tekanan sekarang ni, fokus saya adalah pada kosong. So CHF saya nak buy. Dalam kes ni CHF berada di belakang, dia sebagai code. Jadi kalau saya nak beli kontrak untuk quote, saya kena masuk sell transaction. Okay, so makna kata AUD CHF dalam kes ni saya akan masuk sell. Itu sahaja. Okay, next one, NZD CHF tak nak. USD GBP. Okay, kita try USD GBP. Okay, baik. USD sama dengan 10, GBP sama dengan kosong. So kita nak buy yang kosong. Itu yang kita nak beli. Okay, so bila mana kita nak beli GBP, kita kena tengok dekat sini, GBP USD, GBP sebagai base kan. Ingat, beli kontrak untuk base kena masuk buy transaction. Itu sahaja, simple. Okay, so sekali lagi USD sebagai 10,
Okey. Dan kita pairingkan dia dengan JPY. Okey, dengan JPY. JPY sebagai kosong. So kita nak fokus kepada kosong sebab kita nak beli yang kosong tu tadi, yang tiada demand tu tadi, Jadi sekarang ni kalau USD JPY mana dia? Sini, USD JPY. Kalau USD JPY, JPY sebagai kod. Bila kita nak beli kontrak untuk kod, kita kena masuk sell transaction. Okey. So kita akan beli JPY, maknanya kita masuk sell transaction. Itu sahaja, simple. Okey. Saya tak padam dulu USD, kita akan pairingkan dia dengan NZD pula. Okey. So NZD, 10 CAD lah, CAD. Okey. CAD sama dengan kosong. Baik. USD kat depan, CAD dekat belakang. CAD sebagai kod. Okey. So saya nak beli CAD, saya warnakan dia dengan warna biru. Tapi bila mana pairing CAD ni, kita nampak dia sebagai kod. Lagi sekali, bila kita nak beli kontrak untuk kod, kita akan masuk sell transaction. Okey, benda ni simple je. Okey. Baik. So saya tukar kejap yang ni. Okey, saya tukar yang ni kejap. Okey. So saya buat macam ni. Kalau yang tadi USD ni sebagai 10 kan. Yang ni kita buat kosong pula. Euro 10. Okey, kita tukarkan dia pula. Okey. GBP 10, AUD kosong, JPY 10, CHF 10, NZD kosong, CAD 10. Sorry. Okey, done. Okey. So yang ni merah. Yang ni merah. Sebab kita nak sell. Okey, yang ni biru biarkan, yang ni biru biarkan, yang ni merah. Okey, settle. So saya buang yang ni Yang ni saya buang. Yang ni saya buang, saya takut nanti korang confuse. Okey. Saya buang yang tu. Okey, saya pakai yang ni selection. Okey. Saya pakai yang ni. Gitu je. Okey, settle. Baik. So USD kosong, Euro 10, GBP 10, AUD kosong, JPY 10, CHF 10, NZD kosong, CAD 10. Okey, baik. So kita just try lah. Actually benda tu sama je, tak ada beza pun kan. Tapi kita try lah, tak apa. Okey. So USD kosong, JPY 10. JPY 10. Dalam kes ni kita nak beli USD. Okey. So USD ni kita nak beli. Bila mana kita nak beli USD dalam pairing dia USD JPY, USD sebagai base. So kita nak beli kontrak untuk base, kita akan masuk buy. Okay, regardless buy stop, buy limit, buy instant dan sebagainya, buy. As long as buy, maknanya kita membeli kontrak untuk base. Okay, baik. So sekarang ni saya tukar CAD sebagai 10. Okay, so kita nak beli USD sekali lagi sebab USD kosong. Dan dalam pairing currency tadi USD sebagai base. Bila mana kita nak beli kontrak untuk base, kita akan masuk buy transaction. Masih lagi sama. Okay, okay, baik. So sekarang ni saya tukar yang ni sebagai Euro. Okay, dalam kes ni masih lagi sama, kita nak beli USD sebab USD kosong. Dan dalam bentuk pairing Euro USD, boleh nampak dekat sini Euro USD. USD ni sebagai kod. Nampak USD sebagai kod. So kita nak beli kontrak untuk kod, kita kena masuk sell transaction. Regardless sell limit, sell stop, sell instant. Dia bila mana kita sell, kita beli kontrak untuk kod. Itu yang berlaku. Okay. Jadi saya kira penjelasan ni, topik ni agak mudah lah saya kira. InsyaAllah topik ni agak mudah. Dan saya dah cuba buat a few example untuk tuan-tuan dan puan-puan semua faham. Dan boleh gunakan pin ni untuk menyemak kedudukan currency pada setiap pair, dia sebagai base ataupun dia sebagai kod. Tak ada masalah, silakan. Nak screenshot ke apa ke, nak dijadikan sebagai rujukan ke apa ke, silakan, tak ada masalah. Okey, untuk topik yang seterusnya, saya akan menceritakan 3 kedudukan. Saya akan menceritakan 3 jenis setup. Saya akan cerita. Dan kenapa saya pilih setup yang begitu, sebab apa puncanya, kenapa dan sebagainya. Okey, saya akan ceritakan kenapa dan saya akan berikan contoh. So fahamkan yang ni betul-betul dulu.
Then saya akan cerita next setup, kenapa saya next topic saya akan ceritakan kenapa saya pilih 10-0 atau 0-10. Okey, saya akan ceritakan. So study yang ni bagi faham betul-betul. Kalau tak faham sila tanya, kalau ada soalan sila tanya. Kalau ada kawan-kawan yang bertanya boleh share link video ni tadi. Dan kalau kata rasa nak ajak kawan-kawan ke apa, macam biasa boleh share Google Classroom punya link dekat kawan-kawan korang. Make sure fahamkan betul-betul dan baru boleh move on to the next topic. Kalau tak silap saya ini topik yang kelima kalau tak silap lah. Okay, so kita akan berjumpa pada topik yang ke-6 di mana kita akan membincangkan berkenaan 3 jenis setup dan apakah setup yang paling baik pada saya. Dan mungkin kalau korang ada idea yang lain, silakan, tak ada masalah, boleh share dekat ruangan komen. Okay, sekian sahaja di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.